10 faedah yang dapat kita ambil dalam tafsir yang kita belajar ini. Berapa ayat ni? Ayat 18 hingga 22 ni. Yang pertama, Allah sebut afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama ke orang kafir, orang beriman dengan orang kafir sama ke? La yastawun, tak sama. Apa yang kita nak ambil di sini, pelajar? Yunabbihul uqul. Allah nak suruh kita berfikir bahawa akal manusia ni mesti dia boleh sendiri, automatik, tak payah buka Quran hadis. Orang jahat dengan orang baik tak sama. Gitu. Wa anna hikmatahu taqtadi, sudah menjadi satu ketetapan dan hikmah, tak sama orang mujrim dengan orang mukmin, tak sama. Siapa yang menghidupkan hatinya dengan iman, anggotanya dengan syariat, beramal dengan semua undang-undang Islam, mereka ini orang yang telah mendapat kasih sayang Allah, tak akan sama dengan orang yang penuh dengan kemungkaran, dengan maksiat, dengan syirik, dengan macam-macam. Jadi kita kata ayat ini memberi peringatan supaya akal kita berfikir sendiri, tengok di antara dua kumpulan. Mana boleh sama. Yang kedua, waman azlamu. Tengok ayat yang akhir tadi. Siapakah orang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat Allah, mereka lari, sombong, tak mau terima. Jadi ayat ini dari sudut tadaburnya kata annal insan yajibu an yaqbala tazkir. Hendaklah kita terima nasihat daripada siapa saja. Allah Ta'ala, Tuhan tak tanya, tak kata zakaruhu rasul, zakaruhu fulan atau fulan. Tak. Tuhan tak kata apabila rasul mari, apabila orang ni. Tuhan kata zukiru, apabila diperingatkan. Siapa saja yang memperingatkan kita tentang Allah, tentang akhirat, walaupun orang itu muda, walaupun penceramah ni orang tua, kita kena ambil iktibar. Ambil perhatian. Yang kata, ustaz muda lagi tu, bini budak lagi ni, cakap bab akhirat dah. Pasal itulah kata di para ulama, unzur ila ma qal wala tanzur ila man qala. Kita cari kebenaran, tengok apa dia ucap, bukan tengok pada orang yang berucap. Kalau tengok kepada orang yang berucap, Allah tengok watak dia baik, Masya Allah. Semalam ke semalam apa, kita jumpa satu video kawan-kawan hantar, tapak kaki Nabi sudah ada di Johor. Allahu Akbar. Ada Johor, mari tapak kaki Nabi pula dah. Dia bercakap tu, kalau tengok watak dia bercakap, sekali kaki dia orang cium lagi. Tengok. Tapi biar betul lah, Nabi mari ke Johor pula dah. Tu ada video, tengok. Kalau video tu fitnah, saya tarik balik. Tapi nak kata fitnah, apa dia live, dia cakap, orang rakam. Masya Allah. Bahaya. Tengoklah apa yang dia cakap, jangan tengok orang yang cakap. Yang kita jadi ta'asub hari ni, sebab asyik dia tengok orang lah. Orang ni siapa yang bercakap tu? Al-arif billah. Orang yang kenal Tuhan. Dia kita yang create jawatan kepada dia. Al-arif billah, wali besar, kutub zaman ni, singa ahli sunnah, kita yang bagi jawatan. Singa. Cerita dia. Singa. Saya bercakap, Nabi Yusuf pun kekeh belakang Zalaikha pula dah. Na'udzubillah. Macam manalah masyarakat nak didik dengan benda-benda yang pelik-pelik macam ni. Mari sini. Tak apalah, cerita jumpa dinosaur dekat Bukit Panau tu, kita tengok lah. Tapi Nabi mari tu dengan tapak kaki pun ada juga. Tuan tu cari dalam YouTube, saya malah nak cerita sini. Benda tu tersebar, bukan fitnah. Ada. Kalau tuan dia rasa fitnah, nafilah. Supaya kita tidak terpengaruh. Yang ketiga, waman azlamu mimman dzukira bi ayati. Siapakah lebih zalim? Orang yang diberi peringatan dengan ayat Allah, kemudian dia tak mau.
kata di ulama, annal i'rad ba'dal ilmi. Biasanya orang yang menolak hujah ni setelah dia tahu. Kalau orang jahil dia tak tahu hujah, dia pakai pening kepala gitu ya. I'rad ni ai ba'dal ilmi. Setelah dia tahu, diberi peringatan, diberi nasihat, ditegur, diberi nasihat, tazkirah, lari juga. Perbuatannya lebih jelek, lebih keji daripada kita bagi tahu kepada orang betul-betul jahil tak tahu apa. Sebab dia jahil, ini tahu, lari. Kerana itu Allah Ta'ala jadikan kumpulan ini a'zamal fisq, kumpulan yang teruk dia punya kefasikan dia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia lari setelah dia tahu. Ini masalah kita ini. Yang keempat, orang mukmin diperintahkan sentiasa mencela nafsu dia sendiri. Bila kita tersalah buat dosa, kita celalah diri kita sendiri. Kita dengar, Astaghfirullahalazim, aku hari ni banyak buat dosa. Hei nafsu, berani kau mundur dari neraka. Hei nafsu, mu nak masuk. Dia panggil mu'atabah. Itu dalam bahasa istilah tasawuf. Muhasabah satu. Yang kedua, mu'atabah. Dia ada muraqabah, muhasabah, mu'atabah. Ini berita bahasa istilah tu. Boleh ya kita nak cakap istilah tasawuf, kita ngaji juga. Cuma tasawuf yang murni lah, yang tak masuk benda-benda pelik-pelik. Baik. Muraqabah tu kita rasa Allah Ta'ala tengok kita. Ihsan. Muhasabah kita sendiri yang semak, cek diri kita. Aku ni sehari 24 jam ni apa yang baik. Mu'atabah bila kita jumpa, kita dapat kesan ada virus yang tak baik dalam jiwa kita, ketika itulah kita hentam nafsu kita. Mu ni nak menyusahkan aku di akhirat esok. Itu dia panggil orang mukmin. Wala nuziqannahum min azabil adul akbari. Kenapa Allah Ta'ala kata aku bagi bala di dunia ni supaya kamu insaf. Tapi mari corona pun tak kisah juga, nak tunggu apa lagi? Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah hamba-hamba-Mu ni ya Rabbal Alamin. Yang kelima, ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Kata di ulama tadabbur, Allah kembarkan di sini iman dengan amal, menunjukkan bahawa iman saja tanpa amal tidak cukup. Fala yakfi mujarradul aqidah. Aqidah tauhid mantap tapi tak beramal, kita kata la. Tidak. Dia kena ada dua-dua. Tauhid, iman, amal. Amal nak jadi soleh, ikhlas, ikut Nabi. Yang keenam, qauluhu ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ulama fiqh ambil ayat ini menjadi dalil bahawa orang fasik tak boleh jadi wali nikah. Orang fasik. Tapi fasik ni kita kena tengok ikut masa, ikut zaman lah. Ikut zaman. Zaman kita ni orang fasik macam mana? Tuan-tuan nak dengar cerita? Nak dengar saya cerita? Dalam kitab fiqh kita, dalam kitab fiqh Fathul Qarib nama kita, dia sebut tidak diterima sebagai saksi, mana tak boleh jadi wali. Mana-mana orang laki-laki yang keluar dari rumah dia pergi ke pasar tak tutup kepala. Zaman tu orang pakai serban semua sekali, tak tutup kepala ni dikira orang fasik. Ataupun orang yang kena takzir, kan kena jatuh hukuman tu takzir, dibuka kepala, dicukur kepala, dia bawa diarak dalam bandar tu. Zaman dia. Zaman kita ni kalau pakai kuih pergi ke pejabat, orang jeli pula. Lalu ni tak lah. Awal-awal dulu jangan main. Oh, berapa ramai kawan-kawan saya, cikgu-cikgu yang kena marah. Pakai kuih ni bukan surau sini, ini sekolah. Tak apa masalahnya. Aku bukan mari pakai seluar pendek sini, kan? Pakai topi Jepun ke apa. Ni pakai kuih, kena marah. Pakai serban, kena marah. Jadi sekarang ni nampak okey dah sikit. Orang dah faham kan? Toleransi. Panggil toleransi. Main-main. Itu yang panggil. Mana dalam ayat ni mengatakan bahawa orang fasik tak boleh jadi wali nikah. Jadi fasik tu ikut zaman lah. Zaman ni tukar pula. Orang
Orang apa ini? Orang fasik ni mana orang yang selalu buat dosa besar. Mana kalau orang ni buat dosa besar, buat apa ni, benda-benda yang tak baik, jangan duk ambil lah anak dia jadi bini. Habis budak tu baik, macam nak buat? Pandai-pandailah, kena cari, jumpa imam, jumpa qadi, selesailah kat sana macam mana cara. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, afaman kana mu'mina lagi. Kaman kana fasiqa. Kata di ulama, dalil ala annasmal fisq. Nama fasik itu boleh pakai pada dua-dua, kafir dan maksiat. Kalau kata dia ni orang kafir, fasik, betul. Betul. Kalau kata orang ni maksiat, fasik, betul juga. Sebab tu dia ada tiga kategori. Tingkatan. Orang tak solat, engkar kewajipan solat. Ni kafir tu. Kafir terus. Dia banyak kafir tulis dah dia. Yang kedua, dia tak engkar, tapi dia tak solat. Kenapa you tak solat? Busy lah. Ulama kata hukuman dia kena tangkap, penjara, suruh taubat. Tak taubat juga, dibunuh. Ulama Syafi'i kata dibunuh haddan sebab dia fasik. Dia tidak kafir lagi, dia fasik. Ada ulama Hambali dia kata la, al-qatlu apa ni dia panggil, murtaddan. Na'udzubillah. Itu kaedah dia. Jadi kita kata fasik ni darjat yang kedua. Dia ada kafir tulen, ada munafik, ada fasik. Na'udzubillah. Tiga-tiga tu bahaya belaka lah, tapi fasik tu lebih rendah sebab dia ada dua kategori fasik. Ulama kata fasik tu boleh guna kepada kafir dan boleh diguna kepada maksiat. Yang penting kita tak nak jadi orang fasik. Yang ke-8, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang fasik tu, orang kafir tu tempat duduk di neraka. Maka Allah Ta'ala tak detailkan dia. Berbeza dengan orang mukmin. Orang mukmin tengok ayat kita ni, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Ni, ahli tadabbur perhati sikit. Saya nak huraikan ayat ni. Orang beriman, Tuhan kata wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat, bagi dia syurga. Tapi orang fasik ni wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kenapa Tuhan tak kata wa ammal ladzina fasaqu wa amilus sayyiat minaz zina war riba waz zulm? Tuhan kata fasaqu. Kata di para ulama tadabbur, fasaqu bermakna kafaru, kafir. Cukuplah dosa kafir dia tu, tak payah detail lah. Kenapa kamu masuk neraka? Sebab mu kafir. Habis cerita. Tak payah detail. Baru ni cakap, kalau nak jatuh azab kena detail. Nikmat tak detail. Macam mana pula ayat ni terbalik? Menarik ni. Ulama ahli-ahli tadabbur dia suka tanya. Kita nak jawab ni pening. Jadi kita kata ini kriteria. Ammal ladzina amanu. Ciri-ciri orang nak jadi ahli syurga ni kena kembar dua. Iman, amal. Ciri-ciri ahli neraka cukuplah dengan kafir tu, cukup dah satu tu je. Tak payah buat, tak payah. Dia kafir, tapi dia baik. Tak pernah rogoh orang, tak pernah bunuh orang, tak pernah menipu orang, riba pun dia tak ambil. Contohlah kita, rasuah, integrity, tapi dia kafir, neraka. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata wa ammal ladzina fasaqu, dia tak detailkan. Tak detail. Yang penting fasaqu tu bermakna kafaru. Cukup lah. Tak payah tanya, dosa apa dia tu sampai masuk neraka? Orang kafir tu kenapa? Apa dosa dia masuk neraka tu? Tak payah tanya. Dosa dia tu, kafir dia tu dosa. Mudah ya. Kafir dia tu adalah satu dosa yang melayak dia ke neraka. Walaupun dia baik sungguh atas dunia ni, baik semua hati. Tak langsung tak ada kena orang. Dia punya charity, NGO dia ni tolong orang. Kita kata asalkan dia kafir ya, neraka. Mudah dia punya sikit. Na'udzubillah. Allahu Akbar.
Yang ke-8, yang ke-9 dah kita. Yang ke-9 Tuhan kata wala nuziqannahum minal azab la'allahum yarji'un. Di sini ulama tadabbur kata bayanu hikmatillah. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini hikmat kenapa dia beri ujian kepada hamba dia. Kenapa diuji seorang manusia. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka insaf, sedar, taubat, kembali kepada Allah. Jelaslah kepada kita. Kan? Baik, yang terakhir kenapa Allah Ta'ala sebut wala nuziqannahum minal azabil adna, azab yang sekarang, bukan azab di akhirat. Ulama kata anna azab dunia la yunsabu ila azabil akhirah. Azab dunia ni tak boleh nak banding dengan azab akhirat. Tidak dinisbah kepada akhirat. Tidak dinisbahkan kepada akhirat. Sebab apa? Di antara dua azab tu terlalu jauh dia punya beza dia. Azab atas dunia mati dah, tapi azab akhirat lagi dahsyat. Api neraka kepanasannya berapa puluh kali ganda daripada api dunia. Ya Rabbi. Cukuplah kalau kita dengar ini menakutkan kita, menginsafkan kita. Dan inilah yang dikatakan kumpulan yang pertama, iza zukiru. Bagi orang yang kafir, zukiru a'radu, diperingat dia lari. Tapi orang yang beriman lain, tengok ayat yang semalam kita baca. Iza zukiru kharru. Tengok tuan-tuan dalam Quran tu. Ayat 15. Dia panggil kontra ni. Ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujada. Orang yang beriman bila diperingat ayat Allah, sujud lalu. Ayat kita hari ni. Mana ayat? Ayat 22. Wa man mimman zukira bi ayatin summa a'rada anha. Lain tu jarak tu. Zukiru kharru. Yani zukira bi ayati rabbi a'rad. Apa ini cakap? Sombong. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu yang dapat kita kutip. Boleh lagi kalau kita nak ambil banyak lagi ni. Dalam nota yang ada dalam tafsir saya ni, ada lagi banyak lagi. Tapi insya-Allah kita ambil 10 lah. Kita iltizam dengan 10 fawaid. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.